setelah menentukan arah kiblat, yang membatalkan solat lagi menurut mazhab Imam Syafi'i adalah membiarkan aurat terbuka. Membiarkan aurat terbuka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam permasalahan aurat, pertama, dalil dia adalah dalam surat Al-A'raf ayat surah ke-7 ayat 31. Allah berfirman, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadah ataupun mengerjakan solat. Baik, ini adalah dalil yang menyatakan tentang fardunya ataupun wajibnya kita menutup aurat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Qudamah dalam kitabnya menyatakan bahawa yang dimaksud dengan khuzu zinatakum, makna di sini adalah aurat, menutup aurat. Maknanya ada batasan-batasan yang tertentu yang perlu dipakai, yang perlu dipenuhi dalam ketentuan-ketentuan menutup aurat. Kemudian Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi menjelaskan bahawa pakaian seseorang yang dikatakan menutup aurat adalah apabila, pertama, syarat dia adalah kena tebal, maksudnya tidak nampak kepada kulit. Apabila seseorang memakai pakaian, maka kita tahu warna kulit dia, nampak jelas warna kulit dia, maka menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, dia kata tidak sah solat tersebut apabila pakaian yang dipakai tersebut di bahagian aurat. Contoh, kalau ada orang perempuan pakai baju, dia pakai baju, dia solat, tiba-tiba nampak dia punya dalaman, nampak kulit dia, nampak warna kulit dia macam mana, maka pakaian yang dipakai oleh orang tersebut, oleh yang menutup aurat tersebut, tidak dianggap sah solat dia. Ini menurut pendapat Imam Nawawi dalam Majmu', kemudian pendapat Ibnu Qudamah. Dua-dua menyatakan tidak sah solat kepada seseorang yang memakai pakaian yang tipis sehingga nampak pada badan. Baik, yang banyak terjadi dalam kes ini adalah orang perempuan solat di rumah. Kadang-kadang tuan-tuan telkung tu biasa ni, ini cerita orang lah. Kadang-kadang orang perempuan ni dalam solat di rumah, kadang-kadang dia tak pakai baju dalam, dia solat terus. Kadang-kadang tuan-tuan telkung tu kadang-kadang tipis, ataupun dia pakai baju, mungkin dia pakai baju lengan tak panjang, dia pakai kok bahu ataupun kok sini, mana ini masih aurat. Apabila telkung yang dia pakai tersebut itu adalah tipis, menampakkan kepada kulit dia, maka menurut pendapat Imam Nawawi dan Qudamah tidak sah solat dia. Ini yang pertama tentang penafsiran ataupun tentang aurat, tentang baju yang dipakai. Baik. Kemudian dalil yang kedua adalah daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab bab solat, bab wanita tanpa tutup kepala. Baik, di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa la yuqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Maksudnya tidak diterima solat wanita yang telah haid baligh melainkan dengan menutup kepala. Maknanya kepala ini adalah termasuk aurat kepada perempuan. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahyid lam tasluh ayyura minha illa hadha wa hadha, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, seorang wanita itu apabila sudah sampai kepada baligh, dia tidak boleh lagi mendedahkan aurat, melainkan ini Rasulullah menunjukkan tangannya, menunjukkan wajah dan kedua tangannya.
Okey, dalam permasalahan tangan di sini terjadi ikhtilaf fuqaha dalam batas tangan. Apakah telapak tangan saja ataupun boleh menampakkan apa ni? Kalau ini dalam, yang ni luar. Tak tahu nak sebut pun susah. Tak apalah. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tapak tangan. Maknanya orang perempuan tak boleh nampak yang ni. Tapi dalam jumhur ulama menyatakan yang dimaksud dalam hadis ini adalah sampai pergelangan tangan. Maknanya boleh nampak ini dan ini. Baik. Maknanya kita yang mengikut Imam Syafi'i dalam solat, maka kita jaga tapak tangan saja yang boleh nampak dengan muka. Tetapi kalau dalam keseharian, maknanya boleh nampak pada sini dan sini. Ini menurut pendapat ulama yang jumhur ulama menyatakan bahawa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah tapak dan luar. Sebab itu jangan heran tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab, dia orang solat tak pakai telkum. Kita ingat kalau tak pakai telkum tak sah sembahyang. Yang ni pun penyakit. Tak pakai telkum tak sah solat. Telkum itu bukan syarat sah solat. Bacalah kitab mana-mana tak ada telkung. Yang ada telkung kawasan kita saja. Belah-belah Indonesia, Malaysia, Thailand, yang ada telkung. Pergi ke Arab tak ada. Jadi tuan-tuan kalau tak ada pergi ke masjid mana-mana ke Arab tu, tak akan jumpa ada telkung dia bagi kat tepi surau ke ataupun kat tempat wanita tu, tak ada. Kalau kita sini ada.